buang itu kita semula. Adakah atagi ataupun mana sebelum dicika? Atagi pun ada, atagi orang mayam itu ada. Barangan atau bahan terbuang malah yang dibuang sesuka hati ke dalam semak, perigi buta, tasik, sungai, ke dalam parit dan longkang perlu diselenggarakan dengan sempurna supaya keadaan alam sekitar tidak terjejas untuk dinikmati oleh manusia. Tetapi syukurlah kerana ada pihak yang menyelamatkan alam sekitar ini dengan usahanya mencari dan mengumpul barangan terbuang dan telah dibuang itu lalu dibawa ke rumah untuk dijual di kilang. Secara langsung atau tidak, bukan sahaja barangan terbuang itu terselamat dari terbiar lama menanti tadahan air hujan atau dihanyutkan air ke kawasan-kawasan tertentu sehingga menjadi tempat pembiakan nyamuk tiruk dan Aedes yang akhirnya boleh mengancam nyawa manusia pula. Orang ramai di kalangan penduduk, pemimpin-pemimpin masyarakat dan kerajaan khususnya sepatutnya mengucapkan terima kasih kerana ada lagi di kalangan rakyat yang sanggup mencari barangan terbuang untuk dijadikan sumber rezeki untuk keluarga mereka. Apatah lagi apabila dikatakan barangan terbuang, banyak risiko yang perlu mereka hadapi, terutamanya tentang kebersihan barangan terbabit. Kerajaan patut membela dan memberikan perhatian terhadap golongan ini yang sanggup berbuat demikian semata-mata tidak mahu dianggap peminta sedekah atau pengemis simpati daripada orang ramai. Salah seorang keluarga yang ditemui wartawan CRTV, Mat Nordin bin Mamat atau lebih dikenali sebagai Mat dari kampung Padang Rokma, Tumpat Kelantan, mengusahakan barangan terbuang adalah salah satu kerja yang telah dilakukannya dalam usaha untuk memperoleh rezeki halal buat keluarganya. Katanya disebabkan masalah perbelanjaan keluarga yang terhad, beliau sanggup melakukan kerja seumpama itu walaupun sebelum ini sudah banyak kerja yang pernah dilakukannya yang dianggap tidak sesuai dengan kudratnya. Akhirnya beliau memperolehi ketenangan apabila berjaya mengusahakan barangan terbuang walaupun hasilnya dianggap cukup sebagai sumber perbelanjaan untuk keluarganya. Maksud barangan terbuang ialah barangan yang dianggap oleh sesetengah pihak sebagai agak kotor, kadang-kadang dipenuhi dengan air bertakung, najis dan sebagainya, terutamanya botol-botol kaca. Namun, bagi Mat Nordin menganggap barangan yang dibuang ke dalam semak, parit dan perigi itu boleh mendatangkan sumber keuangan yang tidak disangka, asalkan mahu meneruskannya ke arah itu. Hendak seribu daya, tak mahu seribu dalih. Akhirnya dengan berbekalkan usaha dan menyisihkan sifat malu, beliau menguruskan hal itu dengan sempurna. Barangan terbuang, terbiar dan dibuang oleh orang yang tidak bertanggungjawab, dipungut olehnya, lalu dibawa pulang. Setelah mengalami proses mencuci, beliau mula mengumpul lalu dibungkus ke dalam guni untuk dijual ke kilang-kilang makanan dan minuman yang berdekatan. Menurut Mat Nordin lagi, seguni barangan terbuang itu adalah kira-kira 100 biji botol yang telah siap dibungkus, kemudiannya dijual kepada pihak kilang dengan harga RM10 seguni. Di antara pihak kilang yang baik hati membeli botol beliau yang siap dicuci dan berbungkus itu, kemudiannya dihantar terus ke kilang seperti Kilang Budu Ismail Jusuh di Pengkalan Kubur Tumpat Kelantan, Kilang Oren di Kampung Padang Rokma Tumpat Kelantan, sebuah kilang di Pasir Mas Kelantan serta sebuah kilang membuat cuka di Wakaf Baharu Kelantan yang datang mengambil sendiri di rumahnya. Selain itu, terdapat di kalangan orang ramai dan penduduk kampung yang datang menjual ke rumahnya. Dalam hubungan ini, memudahkan dan mempercepatkan kerja-kerjanya, menguruskan pembelian dan penjualan botol-botol berkenaan ke kilang-kilang yang dimasukkan. Tambah Mak Nordin, botol-botol yang telah berjaya diperolehnya kemudiannya dicuci terlebih dahulu, di mana tempat tenaga kerja yang membantunya yang terdiri daripada ahli keluarganya sendiri. Setelah botol-botol tersebut siap dicuci, kaedah akhirnya ialah menjemurnya sebelum dimasukkan ke dalam guni-guni berkenaan dan lazimnya kira-kira 5 guni sehari botol-botol berkenaan berjaya diuruskan untuk dihantar ke kilang-kilang yang dimasukkan. Apabila ditanya perihal keseronokan melakukan kerja-kerja yang terdedah dengan kekotoran itu, beliau menjelaskan tentang seronok memang ada, terutamanya apabila musim kemarau, malah apabila musim hujan terpaksalah beliau berehat.
Jika hujan berpanjangan, maka pendapatannya juga terpaksa rehat. Katanya menambah, kerja-kerja yang dilakukannya itu bolehlah menambah sedikit pendapatan keluarganya daripada terperap di rumah menanti kerja lain. Ditanya tentang pendapatan yang diperolehnya hasil menjual botol-botol terbuang itu, beliau tidak dapat memberikan purata sebenar. Namun, menurutnya, setakat ini pihak kilang sering dan tidak putus-putus datang ke rumahnya mendapatkan barangan berkenaan yang menganggapnya sebagai pembekal botol-botol kosong untuk kilang-kilang terbabit. Katanya, walaupun sudah agak lama beliau mengusahakan bidang tersebut, namun beliau tidak pernah berasa gatal walaupun hakikatnya beliau sebenarnya berdepan dengan pelbagai kemungkinan dalam kerjanya itu seperti gangguan nyamuk dan binatang berbisa, yakni ular. Walau bagaimanapun menurutnya, setakat ini beliau belum pernah mengalami hal-hal yang sedemikian walaupun beliau telah agak lama berkecimpung dalam mengusahakan barangan terbuang itu. Katanya beliau siap mencuci botol-botol terbuang itu di rumah. Beliau akan keringkan dulu sebelum dibawa ke kilang. Manakala di kilang pula, beliau difahamkan setelah botol-botol berkenaan diterima oleh pihak kilang akan mencucinya sekali lagi sebelum diisi dengan air minuman dan sebagainya. Menurutnya, di antara botol-botol yang dibawa ke kilang seperti botol-botol jenis kaca yang pernah sebelum ini diisi dengan sos, tomato, pudu, kicap ataupun minuman seperti oren, botol minyak rambut, botol jam, madu dan sebagainya. Namun, beliau menolak pengambilan botol-botol plastik, tin-tin makanan dan minuman kerana beliau mengkhususkan kepada botol-botol kaca sahaja. Selain itu, menurutnya, kilang berkenaan juga menolak botol-botol yang pernah diisi dengan arak dan bahan-bahan yang memabukkan dan haram di sisi Islam. Menurutnya, setakat pengalamannya sebagai pembekal botol-botol kosong kepada kilang, pihak kilang masih membeli dengan harga lama, iaitu harga yang tidak pernah berubah sejak negara kita merdeka selama 57 tahun. Katanya, sepatutnya harga berkenaan telah berubah beberapa kali sejajar dengan peningkatan harga minyak dan kenaikan harga barang runcit di pasaran. Beliau malas membuat komen tentang harga berkenaan kerana bimbang jika dia mengadu kepada pihak kilang. Pihak kilang akan menghentikan pengambilan barangan terbuang itu daripadanya dengan alasan pihak penjual barangan terbuang lain masih ramai lagi yang sanggup memberikan tawaran lebih murah daripadanya. Bahkan katanya, jika penjual barangan terbuang tempatan memboikot, pihak kilang akan memperolehi bekalan botol-botol dari Thailand dengan harga lebih murah lagi. Dalam hal ini, untuk mengelakkan barangan terbuang itu menjadi seperti longgokan sampah di rumahnya pula, terpaksalah beliau menjualnya kepada pihak kilang dengan harga lama yang dianggap paling murah. Memang baginya agak rugi dengan harga yang masih kekal seperti itu. Namun apa boleh buat kerana itulah rezekinya untuk memberi makan kepada ahli keluarganya. Justru beliau menyarankan kepada orang ramai dan penduduk-penduduk kampungnya yang mempunyai bekalan botol daripada dibuang begitu sahaja dan sewenang-wenangnya, beliau sanggup membelinya dan akan membawa barangan terbuang itu ke kilang supaya permasalahan pembuangan barangan tidak terus berlaku sehingga mencacatkan pemandangan dan alam sekitar.